Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita lihat dahulu keputusan ASI di peringkat antarabangsa. Kumpulan A pusingan kelayakan Euro 2024. Georgia mudah dibaham pasukan Sepanyol 7-1. Scotland meneruskan rentak kemenangan mereka dengan menewaskan pasukan Cyprus 3-0. Kumpulan D, Croatia menang mudah 5-0 ke atas pasukan Latvia. Turki seri 1-1 dengan pasukan Armenia. Kumpulan J, Bosnia menang 2-1 ke atas pasukan Liechtenstein. Luxembourg menang selesa 3-1 ke atas pasukan Iceland. Portugal menang 1-0 ke atas pasukan Slovakia. Kita mulakan dengan aksi bola sepak tempatan. Rasa Cina dalam genggaman Kim Panggon. Ketua Jurulatih Harimau Malaya, Kim Panggon, yakin dengan persiapan skuad kebangsaan untuk aksi bertemu dengan pasukan Cina nanti. Mereka telah mengkaji dan mempunyai perancangan rapi untuk berhadapan dengan pasukan Cina serta sudah mengetahui serba sedikit taktikal dan juga corak permainan pasukan mereka. Dia juga mahu anak buahnya menampilkan aksi cemerlang untuk tetapan para penyokong Harimau Malaya. Skuad kebangsaan kini sedang berada dalam momentum yang terbaik setelah berjaya mengikat pasukan Syria yang berada di ranking ke-94 dunia. Perlawanan persahabatan ini penting bagi pasukan Malaysia dalam menerima cabaran pasukan yang lebih kuat untuk meningkatkan mutu permainan pasukan dan dalam masa yang sama memperbaiki ranking bola sepak Malaysia. JDT gunakan teknologi berkelas dunia bantu tingkatkan prestasi pemain. Saingan Liga Malaysia berhenti seketika bagi memberikan laluan kepada kalender antarabangsa FIFA, menyebabkan pasukan JDT menggunakan tempoh ini dengan memperkenalkan teknologi bertaraf dunia bagi mempertingkatkan lagi prestasi pemain. Ini berdasarkan satu video baru yang dimuat naik pasukan di laman media sosial rasmi mereka yang memaparkan pemain muda Harimau Selatan, Adam Farhan Muhammad Faisal, menjalani T-test di bawah pemantauan Jurulatih Kecergasan, Angel Arsenal Rodriguez. Secara ringkasnya, T-test ialah ujian kelincahan pemain dengan mengukur kepatasan pemain mengubah arah larian. Biasanya pemain perlu membuat larian pendek ke depan, belakang ataupun sisi sambil menyentuh kon yang ditetapkan. Masa ujian diambil kira sebaik saja pemain memulakan larian dan dihentikan selepas pemain keluar daripada zon ujian. Catatan terbaik adalah kurang 9.5 saat untuk lelaki dan 10.5 saat untuk wanita. Sedikit pendekatan yang berbeza digunakan JDT apabila mereka menggunakan sistem masa Smart Speed yang popular digunakan oleh pasukan besar seperti pasukan AS Roma. Selain itu, tentera khas daripada Australia dan juga Amerika Syarikat juga menggunakan peralatan yang sama untuk menguji tahap kecergasan anggota mereka. Van Dijk berdepan dengan hukuman tambahan. Pemain pertahanan pasukan Liverpool, Virgil van Dijk, yang dikenakan kad merah ketika mereka menang 2-1 ke atas pasukan Newcastle United 2 minggu lalu, kini akan terlepas asing menentang pasukan Wolves pada minggu hadapan selepas FA Inggeris mendapati dia bersalah kerana improper conduct. Dia sepatutnya hanya digantung satu perlawanan berdepan dengan penambahan hukuman selepas pihak FA Inggeris melakukan siasatan yang lebih mendalam lagi. Dia juga didenda sebanyak £100,000 akibat daripada kesalahan tersebut. Van Dijk bagaimanapun menerima hukuman tersebut dengan hati yang terbuka dan menganggap ianya satu pengajaran untuk dirinya melalui kenyataan yang dia keluarkan menerusi laman rasmi media sosial peribadinya. Dia juga meminta maaf kepada semua pihak yang terlibat di atas kesalahannya itu. Van Dijk hanya akan kembali ketika menentang pasukan West Ham pada 24 September nanti. Dua lagi wanita buat laporan berhubung dengan sikap buruk Anthony yang kini sudah diketepikan daripada pasukan Brazil akibat daripada siasatan polis yang dijalankan ke atas dirinya selepas dia dikatakan mengasari bekas teman wanitanya. Kini berdepan dengan masalah baru pula apabila dua lagi wanita mengemukakan pertuduhan yang sama. Dua wanita tersebut yang juga seorang influencer di Brazil dan seorang lagi adalah banker telah membuat laporan polis berhubung perkara tersebut. Tidak apa-apa kenyataan secara rasmi dikeluarkan oleh pihak majikannya iaitu Manchester United kerana mereka membiarkan siasatan terperinci dilakukan terlebih dahulu. United bagaimanapun memberitahu yang mereka mengambil serius perkara ini, tetapi siasatan yang lebih mendalam perlu dilakukan terlebih dahulu. Sebelum ini, Mason Greenwood telah pun digantung bermula pada Januari 2022 yang lalu akibat daripada kesalahan yang sama dan akhirnya dia dilepaskan untuk meneruskan kerjanya dengan pasukan Getafe. Pengajarannya, jangan ikut cinggir. Sofyan Amrabat tidak akan beraksi bersama pasukan Morocco. Pemain yang baru dibawa masuk oleh pasukan Manchester United, Sofyan Amrabat, dilaporkan tidak akan bersama dengan pasukan negaranya, Morocco, akibat daripada masalah kecederaan. Dia dikatakan mengalami masalah kecederaan di bahagian belakang yang berkemungkinan besar menyebabkan aksinya bersama United juga akan tertangguh. Dia menyertai latihan bersama dengan pasukan negaranya awal minggu ini, terpaksa pulang semula lebih awal akibat daripada masalah tersebut. Perkembangan terbaru ini sudah pasti menyebabkan Erik ten Hag semakin pening kepala akibat masalah kecederaan yang sedang membelenggu pasukannya pada ketika ini. Dengan kempen UCL juga akan bermula tidak lama lagi.
Spanyol mudah belasah pasukan Georgia 7-1. Spanyol yang memulakan kempen pusingan kelayakan Euro dengan hambar kini dilihat semakin mendapatkan semula momentum mereka selepas mereka berjaya membelasah pasukan Georgia 7-1 awal pagi tadi. Alvaro Morata nyata menjadi wira dalam perlawanan ini selepas dia berjaya meledak hat-trick dalam perlawanan tersebut. Lebih menarik apabila pemain termuda dalam skuad Spanyol, Lamine Yamal, yang baru berusia 16 tahun berjaya menjaringkan satu gol untuk menjadikan dia pemain termuda yang berjaya menjaringkan gol dalam asyik peringkat senior. Selain itu, Nico Williams dan juga Dani Olmo berjaya menjaringkan satu gol ditambah dengan satu jaringan sendiri yang dilakukan oleh pemain Georgia. Pasukan Georgia juga berjaya mencuri satu gol, menerusi satu gol Georgie sebagai hadiah sagu hati untuk pasukan mereka. Scotland mudah atasi cabaran pasukan Cyprus. Scotland yang turun selaku pendahulu kumpulan A tidak berdepan dengan masalah untuk menewaskan pasukan Cyprus dengan jaringan 3-0 awal pagi tadi. Mereka berjaya membuka jaringan seawal minit ke-6 melalui Scott McTominay dan juga Ryan Porteous selang 10 minit kemudian untuk meletakkan mereka selesa di depan. John McGinn kemudiannya berjaya menjaringkan gol ketiga untuk pasukan Scotland, semakin selesa berada di depan pada minit ke-30 permainan. Cyprus yang cuba menggunakan kelebihan mereka beraksi di gelanggang sendiri, bagaimanapun gagal memberikan tentangan yang cukup hebat kepada pasukan Scotland. Scotland kini semakin selesa mendahului kumpulan A dengan 15 mata selepas menang semua 5 perlawanan meninggalkan pasukan Sepanyol di tempat kedua dengan 6 mata dan masih lagi mempunyai baki 2 perlawanan dalam tangan. Croatia teruskan momentum mereka. Croatia yang turun selaku tuan rumah kepada pasukan Latvia dalam aksi kumpulan D mudah membahang pasukan pelawat dengan jaringan 5-0. Bruno Petkovic beraksi untuk Dinamo Zagreb dilihat begitu menyelah dalam perlawanan ini selepas dia berjaya menjadikan 2 gol dan juga 1 assist. Luka Ivanusek, Andreas Karamarich dan juga Mario Pasalic masing-masing berjaya menjadikan 1 gol untuk memastikan kemenangan 5-0 buat mereka. Croatia kini mengumpul 7 mata hasil daripada 2 kemenangan dan juga 1 seri untuk menduduki tangga kedua sambil masih mempunyai baki 2 perlawanan dalam tangan dan berpeluang corak sekiranya menang 2 baki perlawanan untuk mengatasi pasukan Turki yang kini mengumpul 10 mata sebagai pendahulu kumpulan D. Portugal menang tipis 1-0 ke atas pasukan Slovakia. Portugal perlu berhempas pula sebelum mereka berjaya menewaskan pasukan Slovakia 1-0 dalam aksi pusingan kelayakan Euro untuk kumpulan J. Slovakia juga tidak banyak memberikan ruang kepada pasukan Portugal untuk melakukan lebih banyak serangan sambil dibantu oleh ketangkasan penjaga gol mereka, iaitu Martin Dubravka. Portugal bagaimanapun berjaya memecahkan kemutuan melalui jaringan Bruno Fernandes pada minit ke-43, menjadikan satu-satunya gol yang berjaya dijaringkan dalam perlawanan ini. Itu sudah cukup untuk pasukan Portugal memperoleh 3 mata berharga, di mana mereka berjaya mendahului kumpulan J dengan 15 mata hasil daripada kemenangan ke semua perlawanan. Slovakia pula kekal berada di tangga kedua dengan 10 mata. Liverpool sempat lagi tawar 100 juta pound sebelum jendela perpindahan ditutup. Liverpool dilaporkan sempat lagi menawarkan sebanyak 100 juta pound kepada pasukan Newcastle United untuk mereka cuba mendapatkan pemain tengah iaitu Bruno Guimaraes pada saat akhir sebelum jendela perpindahan ditutup. Tawaran itu bagaimanapun telah ditolak dengan mentah-mentah oleh pasukan Newcastle United. Al-Ettifaq mahukan Jadon Sancho. Situasi Jadon Sancho di Manchester United semakin tidak menentu pada ketika ini telah memberikan peluang kepada pasukan daripada Liga Pro Arab Saudi, Al-Ettifaq, untuk mereka cuba mendapatkan pemain tersebut. United tidak menghalangnya dengan meletakkan harga 50 juta pound sebagai nilai yang perlu dibayar jika mereka bersetuju untuk mendapatkannya. Newcastle akan cuba dapatkan Calvin Phillips. Newcastle dilaporkan berminat untuk mendapatkan pemain tengah Manchester City iaitu Calvin Phillips secara pinjaman pada Januari nanti. Ini adalah sebagai persediaan sekiranya beberapa pemain tonggak mereka seperti Bruno Guimaraes bertindak untuk berhijrah meninggalkan pasukan. Spurs rancang bawa masuk Tosin Adarabioyo. Spurs sedang merancang untuk membawa masuk pemain pertahanan Fulham, Tosin Adarabioyo, pada Januari nanti. Ini bergantung kepada situasi Eric Dier yang dikatakan mahu keluar daripada pasukan, tetapi masih belum menemui pasukan yang sesuai untuknya. Chelsea akan cuba dapatkan striker lagi. Chelsea dilaporkan akan cuba mendapatkan seorang penyerang pada Januari nanti dengan menjadikan Jonathan David sebagai calon utama mereka. Mereka akan bersedia dengan tawaran sebanyak 60 juta euro yang akan diberikan kepada pasukan Lille sebaik saja jendela perpindahan kedua dibuka nanti. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.